KPM. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Cik, motor saya rosak lah dekat luar sana. Apa masalah dia? Tak, tadi masa saya tengah bawa tu, masa nak tekan brake, dia macam ada bunyi Bising macam, lah. macam bising. Ada macam, rasa bunyi besi tak? macam besi bergeser. Saya nak bawa pun takut. Takut nak pokok kan dia. Biasanya kalau dah macam tu, Ha. brake dah haus tu. Motor apa? Motor, saya Brake rasa cakra ke brake drum? saya pun tak tahulah. Tak pasti. Cik nak pergi tengok tak? Nak boleh. pergi research tak? Saya boleh. Jomlah. Saya Jom. tunjuklah dekat mana. Okey, jom. Saya tunjuk kat mana. Jom. Kat sini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Mesti tanya, kenapa saya pegang spana ni agaknya? Mata pelajaran yang sama-sama kita nak belajar hari ini sangat menarik, iaitu menservis motosikal. Tadi kita sudah tonton kan siapa guru penyampai kita. Sebelum tu kita nak kenal juga dengan juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Adli. Assalamualaikum Cikgu Adli. Cikgu Adli nampak sihat dan bersemangat hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang saya ingin perkenalkan guru penyampai kita, iaitu Cikgu Azri. Cikgu Azri. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam Cikgu. Minta maaf Cikgu, motor saya rosak tadi. Pack brake house tu. Aduh, macam Mesti mana dah ni makin Cikgu? nipis ni. Tapi saya tanya, ada bahagian-bahagian yang Cikgu sebut tadi yang saya pun tak kenal. Apa tajuk kita hari ni Cikgu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ni, untuk hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk menservis sistem brake motosikal. Jadi apa yang kita lakukan tadi berkaitan dengan sistem brake lah. Sistem brake ya. Untuk petang ni. Baik, menarik tu Cikgu. Silakan Cikgu, apa yang kita sama-sama nak capai hari ini? Okey, pada hari ini diharapkan penonton di rumah, murid-murid yang ada di rumah yang sedang menonton sekarang ni, supaya murid-murid dapat mengenal pasti nama-nama komponen yang terdapat pada sistem brake lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengenal pasti jenis-jenis sistem brake yang diguna pakai pada motosikal. Dan yang ketiga, kita nak supaya murid-murid ini boleh menerangkan kendalian how the system brake works lah. Brake system works. Bagaimana fungsi dia, macam mana dia bekerja. Mekanisma dia Cikgu. Mekanisma dia. Baik. Okay. Silakan Cikgu. Ada lagi Cikgu ingin kongsi bersama-sama? Okey. Saya pasti banyak boleh ni kita terus, bahagian-bahagian yang kita nak kenal. Okey. Untuk menservis sistem brake ni, dia berada pada modul 4, menservis komponen dan sistem motosikal. Dan pada modul 4 tu 4.2 untuk sistem brake motosikal lah. Jadi pertama, kita akan kenal pasti, kita akan mengenali dulu jenis-jenis sistem brake yang terdapat pada motosikal lah. Kita ada 3 jenis sistem brake. Yang pertama adalah brake gelendong ataupun biasa kita sebut drum brake. Yang kedua adalah brake cakra ataupun disc brake. Dan yang ketiga ni adalah satu sistem sokongan kepada sistem brake cakra tu tadi. Itu kita sebut sebagai ABS. Dan bahasa Melayu dia brake anti kekunci. Sebenarnya ABS tu stand for anti-lock braking system. Ini sistem sokongan untuk menyokong brake cakra supaya brake cakra tu berfungsi dengan lebih cekap. Itu jenis-jenis brake lah. Jadi secara kasarnya jenis brake yang ada pada motosikal ni hanyalah 2, brake gelendong dan brake cakra. Itu jenis brake yang murid-murid kena tahu dahulu. Okey, kita pergi pada fungsi sistem brake. Apa fungsi sistem brake? Okey, kalau tengok pada slide, kalau kita lihat pada slide, saya sengaja highlightkan ke kasut brake dengan pad brake. Sebab inilah komponen yang utama, yang terakhir akan bertindak. Bertindak bila? Ketika kita nak memperlahan dan memberhentikan
motosikal dalam keadaan selamat. Okey, perkataan keadaan selamat tu yang penting. Maksudnya motosikal tadi dapat diperlahankan dan dapat diberhentikan dengan selamat. Kalau tak selamat, sistem brake tu gagal lah. Itu fungsi dia, memperlahan dan memberhentikan motosikal dalam keadaan selamat ni. Baik, saya rasa itu sangat penting ya cikgu. Kalau kita hanya naik motosikal ataupun naik kereta tapi kalau sekadar jalan saja tak boleh berhenti, bahaya tu cikgu Agak bahaya. Maka sistem brake itu tentunya sangat penting. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Mesti tanya apa lagi yang cikgu kita akan ajar Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Mesti tertanya-tanya apa yang saya pegang ni. Saya pun sebenarnya tak pasti. Tapi guru penyampai kita hari ni, Cikgu Azri, macam-macam nak kongsikan dalam slot menengah atas. Mata pelajaran kita ialah menservis motosikal. Kita sedang belajar bagaimana nak menservis sistem brake. Menarik Cikgu. Terima kasih ni. Macam minat je dengan komponen tu ni. Minat cikgu, tapi saya masih tak pasti ni bahagian mana, apa fungsinya. Itulah yang kita akan belajar sekejap lagi. Baik, silakan kita cikgu. saksikan. Alright. Okey, murid-murid di rumah, tadi kita dah mengetahui jenis-jenis sistem brake yang diguna pakai pada motosikal. Lepas tu kita dah tahu fungsi dia untuk apa. Sistem brake. Kali ni kita nak mengenali. Tak kenal maka tak cinta kan. Kita nak mengenali komponen yang ada pada sistem brake. Dan bukan komponen saja, kita akan menyatakan fungsinya sekali. Okey. Sistem pertama kita pergi Kita pergi sistem pertama adalah sistem brake gelendung ataupun drum brake. Dan ini adalah antara komponen yang ada pada sistem brake gelendung. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah pelapis brake. Pelapis brake adalah brake lining. Selalu kita sebut dekat bengkel-bengkel di luar lining. Yang inilah pelapis brake. Dan yang ini, pelapis brake ni biasanya dia akan menipis sebab dia akan bergeser. Jadi fungsi dia adalah mengenakan geseran pada dinding brake gelendung. Maksudnya dia menyentuh pada dinding brake gelendung. Okey, gelendung brake yang mana? Gelendung brake adalah yang satu lagi Ini adalah gelendung brake lah. Gelendung brake ataupun kita sebut sebagai brake drum. Brake drum. Brake drum ni fungsi dia adalah menerima geseran daripada pelapis brake ni tadi. Dia menerima geseran pada dinding dia ni. Pada dinding gelendung brake, dia akan bergeser dengan pelapis brake. Okey, dua komponen. Komponen yang ketiga adalah kekasut brake. Kekasut brake ataupun brake shoe. Kekasut brake ni di mana terletaknya pelapis brake tu tadi, bahagian atas ni. Bahagian atas ni adalah pelapis brake. Okey, fungsinya adalah untuk menggerakkan pelapis brake bagi menyentuh dinding brake gelendung. Itu fungsi bagi kekasut brake. Jadi pelapis brake ni dia berada di atas kekasut brake. Okey, fungsi yang komponen yang keempat adalah pegas brake ataupun kita sebut sebagai brake spring. Jadi kalau murid-murid ingin ingat, ada sahaja istilah pegas. Pegas dalam menservis motosikal, dalam teknikal kita sebut sebagai spring lah. Pegas tu adalah spring. Okey, fungsinya adalah untuk menarik kembali kekasut brake pada kedudukan asal apabila tuil brake dilepaskan. Ini bila kita brake, kita tekan brake ataupun kita tarik brake, tarik tuil tadi, bila kita lepas, spring ni akan bertindak untuk mengembalikan pegas brake pada kedudukan asal. Okey. Komponen yang seterusnya adalah panel brake.
Panel brake ataupun kita kenali sebagai brake panel. Brake panel fungsinya adalah untuk menempatkan kekasut brake tadi beserta komponen-komponen lain lah. Jadi yang utama adalah untuk menempatkan kasut brake itu pada panel brake. Dan komponen seterusnya adalah sesondol brake ataupun kita sebut sebagai brake cam. Brake cam ni fungsinya adalah untuk menggerakkan bahagian kekasut brake. Jadi perkataan sesondol tu kalau murid-murid nak ingat, fungsi sesondol brake ni dia menyondol. Maksudnya dia menggerak, dia sondol, dia tolak kekasut brake untuk kekasut brake tu bersentuhan dengan dinding gelendong brake. Okey, itu untuk komponen bagi sistem brake gelendong lah. Dan ada lagi komponen lain, antaranya adalah lengan brake ataupun kita kenali sebagai brake arm. Okey. Lengan brake ini fungsinya adalah menggerakkan sesondol brake tu tadi. Di bahagian luar. Sesondol brake berada di bahagian dalam. Bila dia akan menggerakkan sesondol brake? Apabila tuai brake ditarik. Dan seterusnya komponen plate penunjuk ataupun indicator plate. Plate penunjuk ni sangat penting untuk memberitahu kepada pengguna motosikal terhadap tahap kehausan pelapis brake. Macam tadi saya cakap, pelapis brake ni bila kita guna dia makin menipis, dia makin haus. Memang sifat dia macam tu, dia tak akan bertahan punya. Tapi bila dah haus kita akan tukar pelapis brake tu tadi, kekasut brake tu. Jadi bagi pengguna dia kena peka pada plate penunjuk untuk melihat tahap kehausan pelapis brake supaya keselamatan penunggang ataupun pengguna terjaminlah. Okey, itu sistem brake gelendong. Manakala kita pergi pula pada jenis brake yang kedua yang kita kenali sebagai sistem brake cakra ataupun disc brake. Ini adalah komponen-komponen bagi brake cakra. Boleh lihat di situ. Untuk sistem brake cakra, kita ada dua bahagian. Satu komponen di bahagian atas, yang mana komponen brake cakra yang berada pada bar steering ataupun handle. Kita biasa sebut handle. Okey? Itu kita kenali sebagai bahagian atas. Komponen yang selebihnya berada di bahagian bawah. Bahagian bawah berada di bahagian roda. Nanti kita tengok satu persatu. Sekarang ni kita fokus kepada bahagian atas dahulu. Apa komponen yang terdapat pada bahagian atas motosikal? Iaitu pada bar steering. Okey, yang pertama penutup takungan silinder induk ataupun master cylinder reservoir cap. Okey, fungsi dia untuk tutup. Biasanya kalau murid-murid kat luar dia panggil penutup tangki. Inilah penutup tangki. Penutup tangki minyak brake. Biasa dia sebut macam tu lah. Okey. Walaupun istilah tu tak berapa tepat, tapi yang sebetulnya adalah penutup takungan silinder induk. Fungsinya untuk menutup silinder induk tadi. Okey. Okey, kemudian di bawah lapisan yang kedua, bila kita buka penutup dia, kita akan jumpa satu komponen yang kita sebut sebagai gegendang silinder induk, master cylinder diaphragm. Ni dia diperbuat daripada getah, dia agak kenyal lah. Fungsi dia untuk mewujudkan ruangan vacuum pada silinder induk. Ruangan vacuum ni sangat penting sebab nak menolak bendali brake. Okey, biasa kita sebut minyak brake kan. Istilah sebenarnya adalah bendali brake ataupun brake fluid. Itu penting untuk adanya ruangan vacuum pada silinder induk. Okey, yang ketiga adalah twill brake. Twill brake atau brake lever. Twill brake ni jangan bertukar kita jangan bertukar dengan salah satu lagi twill. Kalau motosikal yang ada clutch manual, dia ada satu lagi twill, iaitu twill clutch. Yang ini twill brake. Fungsi dia adalah di mana tempat yang perlu kita tarik bila kita mengkehendaki motosikal itu mahu diperlahankan ataupun mahu dihentikan lah. Maksudnya kita nak membrake. Twill dulu yang kita kena tarik ataupun kita sentuh. Okey, yang keempat adalah push rod. Okey. Push rod fungsi dia adalah untuk menolak bendali brake.
Okey, bendalai brake yang berada dalam silinder induk tadi, dan silinder induk ni, okey, pushrod akan menolak bendalai brake tu dari takungan silinder induk ke dalam hos untuk dihantar ke bahagian bawah sistem brake cakra. Itu fungsi bagi push rod. Okey, komponen yang seterusnya adalah takungan silinder induk. Ini takungan silinder induk tadi. Master cylinder reservoir. Fungsinya hanyalah untuk menakung bendalai brake, dan pada silinder induk ni juga ada terdapat paras bendalai brake. Maksudnya ada marking, ada penunjuk untuk menunjuk paras bendalai brake yang ada dalam sistem brake ketika semasa lah. Jadi kalau bendalai brake ni kering, apa perlu buat murid-murid? Anik, kalau kering apa perlu buat? Nak kena tambah bendalai. Betul, juga. nak kena tambah bendalai brake. Sebab bendalai brake mesti berada pada paras yang paras normal lah. Paras yang optimum untuk penggunaan juga. Untuk keselamatan juga, untuk cengkaman pada brake. Okey, komponen seterusnya adalah switch lampu brake ataupun brake light switch. Ini lebih kepada sistem elektrik lah, di mana bila kita menarik tuil, switch ni akan bersambung dan dia akan menyalakan lampu brake pada apabila tuil brake ditarik pada lampu belakang. Okey, itu switch lampu brake. Seterusnya adalah pegas pembalik ataupun kita sebut sebagai return spring. Return spring, pegas tadi saya kata spring, jadi fungsinya agak lebih kurang sama. Dia akan mengembalikan posisi push rod yang menolak bendalai brake tadi. Bila kita lepaskan tuil, dia akan patah balik pada posisi asal. Itu pegas pembalik. Okey, ada lagi di bahagian atas yang kita tak nampak dalam gambar sebentar tadi. Pertama adalah ball union. Ball union ni dia sejenis ball tapi berbeza dengan ball-ball lain yang ada pada motosikal. Kerana apa? Kerana sifat dia tu. Pada ball tu dia ada satu lubang. Satu lubang pada trik ataupun pada benang alur skru tadi, dia ada satu lubang. Fungsi dia adalah untuk mengalirkan bendalai brake dari takungan silinder induk ke hose brake melalui liang. Lubang tadi adalah liang ball union. Okey. Jadi bendalai brake tadi dia akan mengalir keluar daripada lubang. Okey, yang seterusnya adalah hose brake. Hose brake ataupun brake hose. Hose yang fungsinya adalah untuk memindahkan tekanan dari silinder induk ke angkut brake. Yang ini menghubungkan daripada bahagian atas ke bahagian bawah. Okey. Lepas ni kita tengok bahagian bawah pula. Bahagian bawah pula. Okey, yang ini komponen yang berada di bahagian bawah, yang berada pada roda. Tak kisahlah roda hadapan ataupun roda belakang. Okey, yang pertama adalah skru menjujuh ataupun bleeder screw. Fungsi dia apa? Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam bendalai brake melalui proses penjujuhan. Okey, ini biasanya skru menjujuh ni dalam sistem brake cakra lama kelamaan akan terdapat gelembung-gelembung udara dalam sistem brake cakra. Jadi untuk kita keluarkan udara tu bagi memastikan cengkaman pada sistem brake tu lebih mantap, kita keluarkan udara dia melalui skru ni lah, skru menjujuh. Dia ada satu proses kita sebut proses penjujuhan. Itu biasanya murid-murid dia ajar dalam bengkel lah macam mana nak buat proses penjujuhan. Okey, itu kemudian. Okey, yang kedua adalah angkut brake ataupun brake caliper. Brake caliper ni tempat di mana ombuh brake dan komponen lain beradalah. Ketiga, pemegang angkut brake ataupun kita sebut sebagai brake caliper bracket. Ini penghubung antara angkut brake dengan fork teleskopik. Biasanya orang tanya, fork teleskopik tu apa cikgu? Fork teleskopik ni adalah dalam sistem gantungan di mana yang ada di kiri dan kanan roda tu. Bila berlaku hentakan, fork tu akan serak hentakan. Jadi dia menghubungkan antara angkut brake dengan fork teleskopik. Ini untuk bahagian hadapan lah. Okey, untuk bahagian hadapan. Okey, komponen seterusnya adalah kedap ombuh brake. Kedap ombuh brake ni, brake piston seal menghalang udara daripada memasuki bendalai brake. Kedap-kedap ni biasanya diperbuat daripada getah nak menghalang daripada
udara masuk. Satu lagi kedap adalah kedap abuk. Ini nak halang abuk. Abuk daripada masuk ke dalam sistem brake, masuk bercampur dengan bendala brake. Jadi kita nak elak benda itulah. Halang abuk. Dan yang terpenting adalah pad brake. Brake pad. Yang ni sifat lebih kurang sama dengan kasut brake tadi. Dia akan mengorbankan diri dia. Dia akan makin lama makin menipis lah. Sebab dia yang terakhir bergeser dengan cakra ataupun disc brake. Okey. Okey, yang seterusnya onboard brake. Onboard brake yang komponen yang berada di bahagian dalam, fungsi dia ada menolak pad brake apabila two-way brake ditarik. Itu onboard di bahagian dalam. Yang seterusnya adalah cakra brake ataupun brake disc. Brake disc ni dia melekat pada roda, menerima geseran daripada pad brake apabila two-way brake tadi ditarik. Ditarik, dia akan bergeser dan roda akan berhenti ataupun diperlahankan. Dan akhir sekali ada klip pegas brake ataupun kita sebut brake spring clip, menyikirkan getaran pada pad brake ketika membrake. Yang ni dia cuba hilangkan getaran, sebab bila kita membrake akan berlaku satu gegaran lah. Gegaran disebabkan kita secara mengejut. Jadi kita nak sikirkan getaran tu melalui klip pegas brake. Alright. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahan asas untuk komponen brake. Komponen brake ni dibuat daripada bahan-bahan tertentu supaya dia lebih cekap untuk bertindak. Okey. Pad brake yang pelapis brake tu biasanya diperbuat daripada asbestos. Itu yang lama, yang first kali asbestos. Asbestos ni bahaya bagi kesihatan lah. Tapi bila dipenambahbaikkan, dibangunkan lagi, digantikan dengan separuh logam ataupun kita sebut semi metalik, ataupun satu lagi logam rendah ataupun low metallic, dan ada juga pad brake pelapis brake diperbuat daripada organik, dan yang paling baik adalah diperbuat daripada seramik. Kenapa paling baik daripada seramik? Okey, sekarang ni kita akan terangkanlah. Alright, itu bahan-bahan asas dia. Bahan asas komponen lain adalah untuk cakra brake. Cakra brake ataupun disc. Disc brake ni diperbuat daripada keluli tahan karat. Terdapat lubang pada permukaan. Untuk tujuan apa? Adalah untuk menyikirkan haba dan kotoran. Yang kedua, hose brake. Hose brake biasa diperbuat daripada getah. Di lapisan dalam dia dikelilingi oleh bahan nylon ataupun lapisan keluli tahan karat. Untuk untuk melancarkan perjalanan bendala brake daripada atas ke bawah. Okey, yang terakhir adalah bendala brake. Bendala brake boleh tengok atas meja ni, botol. Ni bendala brake diperbuat daripada bendala glikol. Bendala brake ni sifat dia tahan didih yang tinggi, tahan haba dan tidak boleh dimampatkan, dan dia tidak berbuih dan tidak mengarakkan komponen dan tidak mengakis komponen. Okey, bendala brake ni ada 3. Biasanya kita sebut dot 3, dot 4, dot 5.1. Okey, dot 3 ni biasa digunakan pakai oleh motosikal lah, untuk kenderaan-kenderaan kecil kerana kelikatan dia agak rendah. Dot 4 untuk kenderaan besar lah sikit. Kalau dot 5.1 ni biasanya digunakan untuk perlumbaan, sebab pembebasan haba dia sangat tinggi ketika membrake. Okay. Sangat menarik. Banyak bahagian dan komponen yang kita harus tahu, cikgu. Banyak. Yang di harapan saya ni juga, adakah ini komponen-komponen yang cikgu ada sebut tadi? Ya, jadi saya ada satu tugasan untuk Anik. Boleh tak Anik labelkan komponen tu berdasarkan apa yang kita dah bincangkan tadi? Okey, boleh? Kita pergi dengan brake gelendung dulu di sebelah sana. Brake gelendung adalah yang ini ya, cikgu. Yang ini. Ini jawapan dia. Kita tengok Anik boleh buat ataupun tidak. Baik, saya akan cuba, cikgu. Yang saya ingat yang seperti ini, yang saya pegang di awal segmen kita tadi. Ini saya rasa adalah ke kasut brake, cikgu. Tepat, Anik. Ini ke kasut brake, dan Bagus. saya rasa cikgu ada katakan di bahagian atas ni ada pelapik brake. Yes. Yeah. Extra point. Baiklah, Bukan ini dia kena ke kasut brake saja, tapi pelapik brake dia. ke kasut brake, bahagian atas ada pelapik brake. Okey, Baik, bagus, Anik. Seterusnya, saya ingat cikgu ada sebut kalau bentuk seperti spring itu iaitu pegas, maka adakah ini pegas brake, cikgu? Tentu sekali, Anik. Pegas brake. Itu jawapan di sini. Saya Jawapan akan dia pilih pegas brake. pegas brake. Saya akan letak di sini. Seterusnya,
kita ada panel brake di sini. Adakah ini panel brake, cikgu? Pasti. Saya rasa, saya ingat di sini ada yang penunjuk tadi tu nak tengok haus ke tak. Adakah ini panel brake, cikgu? Ya, betul. Itu panel brake. Dan Ini panel. di atasnya ada plate Plate penunjuk. Nak tengok kehausan dari tu. Kehausan, untuk lihat kehausannya murid-murid. Ya. Okey, itu untuk brake gelendung. Kita tengok Abang Hanif kita ni untuk brake cakra pula. Brake cakra Silakan. pula. Baik, saya akan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada angkut brake hose. Okey, saya akan cuba satu-satu. Cikgu, saya rasa yang di hadapan ini, yang saya tengah pegang ini, yang ini adalah pad brake, cikgu, atau brake pad ya? Pad Yes, brake. betul. Ya. Itu pad brake. Dia sepasang biasanya. Sepasang. Ha, Ini dia yang ada cikgu dalam. cakap akan mengorbankan Kan diri dirinya. tadi. Okey. Baik, ini adalah pad brake. Seterusnya kita ada two wheel brake. Ini nampak seperti two wheel. Ini juga two wheel, cikgu. Okey. Ini adakah two wheel brake? Sama. Yang saya katakan. Yes, sama. Baik, ini two wheel brake. Hose brake. Ini adalah hose. Ini hose brake yang mempunyai bendalir yang digerakkan. Okey, masih Ya. lagi betul. Yang ini, cikgu. Good Hose job. brake. Baik. Seterusnya angkut brake. Baik, ini saya tengah cuba ingat balik. Angkut brake. Adakah ini ini ke cikgu bahagian angkut brake? Minta maaf, cikgu. Saya akan Ya, cuba betul. saja. Betul, Hanif. Itulah Ya. angkut brake. Di mana Ini. menempatkan pad. Baik, ini angkut brake. Dalam ni ada omboh. Saya ingat cikgu Ya, cakap tadi. dalam dia ada Ada omboh. Terbaik, Hanif. Terbaik, cikgu. Semua Alhamdulillah. betul. Semua betul, cikgu. Berapa markah yang boleh cikgu bagi saya ni? Memandangkan ada 7 komponen dan extra pula bagi komponen lain 3, saya bagi 10 markah pada anda. 10 markah daripada 10. Tahniah, Terima kasih, cikgu. Saya pasti rakan-rakan saya di rumah juga dapat mereka semua bahagian, dapat mengenal pasti semua bahagian sistem brake tadi. Sekarang kita akan berehat sebentar. Sambil-sambil berehat tu kita ingat balik, ulang kaji dalam minda kita apa yang cikgu kita dah ajar tadi. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, sekarang kita sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Tentunya, nampak saya sedang pegang buku. Mata pelajaran yang kita belajar ialah menservis motosikal. Yang bersama saya ialah Cikgu Azri. Cikgu Azri sedang akan menghuraikan mengenai menservis sistem brake, dan dalam segmen ini kita memberikan fokus kepada kendalian sistem brake, ya cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Boleh saya teruskan? Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita akan pergi pada sistem sokongan dahulu sebelum kita pergi pada kendalian, sebab saya kena perkenalkan dulu. Sistem sokongan yang untuk brake cakra adalah sistem brake anti kekunci ataupun kita sebut sebagai anti-lock braking system. Okey? Singkatan dia ABS. Okey, ABS ni biasanya digunakan pakai oleh kereta lah, tapi telah diperluaskan pada motosikal. Terutama motosikal yang berprestasi tinggi. Tapi sekarang ni dah ada ABS pada motosikal Cup lah, jenis Capri ataupun Moped. ABS direka untuk menghalang roda motosikal daripada terkunci ketika brake mengejut. Maksudnya bila kita brake mengejut, biasanya kalau tak ada ABS, tayar tu tak akan bergolek lah. Maksudnya dia tak akan berputar, dia lock terus, dia akan menggelongsor. Itu membahayakan kepada pengguna lah. Jadi dia berfungsi mengawal kegelinciran tayar, akibat daya brake berlebihan dan mengelak motosikal daripada terbabas. Dan sistem ini membenarkan tayar terus berputar. Maksudnya dia brake tapi tayar tadi masih boleh berputar untuk memberi cengkaman pada permukaan jalan. Itu lebih selamatlah. Okey, kalau kita tengok pada grafik yang ada sekarang ni, okey, untuk motosikal yang tanpa ABS, motosikal dulu-dulu yang tanpa ABS, apabila kita brake, kita akan mula hilang
kawalan. Jikalau ada halangan di hadapan, automatically walaupun kita dah brake habis, dia akan menggelonsor dan menghentam halangan tu tadilah. Okey, berbeza dengan ABS. Kalau ada sistem sokongan ABS ni, bila brake ditarik, motosikal tadi masih lagi boleh dikawal sebab macam tadi saya cakap, roda tu masih lagi berputar pada kadar tertentulah. Dan kita ada keupayaan, ada beberapa saat untuk kita mengelak daripada halangan yang ada di hadapan itulah. Jadi ABS ni lebih selamatlah diguna pakai pada brake cakra. Okey, jadi kita pergi pada komponen asas dia, sistem brake ni komponen asas. Pertama kita kena tahu penderia kelajuan ataupun dalam istilah lain kita sebut sensor lah. Sensor ni yang memberi isyarat kepada sistem masa yang sesuai untuk roda dikunci apabila membrake. Maksudnya bila kita brake, dia tak terus kunci. Tapi ada waktu dan ketika roda tu perlu dikunci, penderia sensor ni akan memberi isyarat lah. Okey. Komponen yang kedua adalah sistem kawalan unit berkomputer yang kita sebut sebagai ECU. ECU ni dah diguna pakai secara meluas, terutamanya motor-motosikal yang menggunakan fuel injection. Jadi ECU ni senang nak faham. Dia sejenis komputer lah. Kalau manusia dikawal oleh otak, sekarang ni motosikal pun berkomputer ni dikawal oleh ECU. Dia lah segala aktiviti pada motosikal tu, segala tindak balas gerak kerja pada motosikal tu dikawal oleh ECU. Dia akan mengatur daya tekanan membrake melalui isyarat yang diterima daripada sensor ataupun penderia kelajuan. Okey, yang ketiga adalah injak hidrolik. Injak hidrolik ni adalah berfungsi mengawal masukan dan keluaran tekanan hidrolik di dalam saluran brake. Jadi injak hidrolik ni dia kawal masuk keluar tekanan hidrolik yang ada dalam sistem brake. Yang keempat adalah pump. Pump adalah membekalkan tekanan hidrolik kepada salur brake. Bila kita brake mesti ada tekanan hidrolik sebab kita menggunakan bendali brake tadi. Jadi apabila tekanan hidrolik dilepaskan oleh injap, pump ni akan membekalkan tekanan tu tadi. Alright. Seterusnya, kita dah kenal komponen ABS dan kita nak tahu macam mana ABS tadi bekerja. Tapi terlebih dahulu, kita kena tahu dulu kendalian sistem brake. Yang pertama adalah sistem brake gelendong. Okey. Ni kendalian sistem brake dia daripada tenaga kinetik pergi kepada tenaga haba dan haba dibebaskan. Sebab bila kita membrake berlaku geseran. Bila geseran terbebasnya haba. Jadi ini yang basic dia lah. Asas dia macam ni lah sistem brake fungsi. Jadi kalau kita pergi pada brake gelendong, okey, apabila tuil brake ditarik ataupun tuil brake ditekan untuk brake belakang lah. Susunan brake tadi yang kita dah belajar, susunan brake akan bergerak. Maksudnya dia twist sedikit untuk menolak ke kasut brake ke dinding gelendong brake. Maksudnya dia akan kembang dan dia akan belaga ataupun bersentuhan dengan gelendong brake. Pada ketika ni pelapis brake yang berada pada kasut brake tadi menyentuh dinding gelendong dan memberi geseran dan putaran roda tu dapat diperlahankan ataupun diberhentikan. Okey. Dan bila tuil dibebaskan, sesonda akan bergerak kembali pada kedudukan asal. Maksudnya dikawal oleh lengan brake di bahagian luar tadi. Jadi pegas brake menarik kembali ke kasut brake pada kedudukan asal. Itu basic dia, asas dia. Macam mana dia bekerja. Dia kembang, dia kucup. Kembang, kucup. Masa dia kembang itulah dia bergeser dengan dinding gelendong brake. Dan gelendong brake tu berada pada rim. Ataupun pada roda lah. Okay? Itu untuk kendalian sistem brake. Kita boleh tengok animasi dia kat sini. Macam mana dia bekerja. Alright. Dia akan kena pada dinding dan kucup balik bila tuil dilepaskan. Okey, manakala untuk kendalian brake cakra. Kendalian brake cakra dia menggunakan prinsip Pascal. Kalau dalam fizik lah. Tapi untuk menservis motosikal ni kita tak membincangkan benda ni dengan detail lah. Okey, kenapa dia menggunakan bendala brake? Prinsip hidrolik. Ini prinsip hidrolik lah. Jadi tekanan daripada ombuh yang kecil akan dipindah, daya itu akan dipindahkan dalam bendale pergi kepada ombuh yang besar dan ombuh yang besar itu akan menolak. Biasanya ombuh besar ni berada pada angkut brake. Kalau sistem brake lah. Jadi
dengan daya yang kita tarik atau pijak tu kita boleh pindahkan secara total pada ombuh yang besar yang berada pada angkut brek. Okey, jadi itulah kelebihan bendala brek, dia boleh pindahkan daya tu. Okey. Okey, ini gambaran ringkas lah. Daripada ombuh yang di bahagian atas kita tarik tuil, yang push rod kata tadi. Pada push rod tu ada ombuh kecil dan ombuh yang sebenarnya ada kat bawah. Jadi kita tekan kat situ, dia akan mengalir, ombuh yang bawah akan tolak pad brake. Ni hydraulic multiplication lah. Okey. Okey, kita tengok saya detail sikit. Sebelum tuil ditarik, ini keadaan dia, ini gambar dia. Itu bahagian atas. Ini bahagian atas sistem brake cakra. Yang ini bahagian bawah sistem brake cakra lah. Okey. Jadi pada ketika ini sebelum tuil brake ditarik, bendala brake ni dalam tekanan statik yang kita boleh ukur 80 hingga 100 kPa. Dan pad brake ketika ini dalam keadaan biasa, maksudnya dia tak bersentuhan pun dengan cakra brake. Dia berada pada kedudukan asal. Ini sebelum ditarik. Okey, semasa tuil brake ditarik, ini kita kena tahu. Bila tarik push rod tadi akan menggerakkan ombuh yang ada dalam silinder induk. Ada dua ombuh Yang atas ni ombuh dalam silinder induk. Okey, ombuh silinder induk ni akan menolak bendala brake tadi dari takungan tempat bendala brake berada ke bahagian angkut brake yang di bawah melalui hose brake. Jadi tekanan yang dikenakan akan menggerakkan ombuh yang bahagian bawah untuk menolak pad brake bersentuhan dengan cakra brake. Jadi ombuh di bahagian bawah dia akan tolak pad brake dan bersentuh dengan cakra di bahagian bawah, dan putaran roda dapat diperlahankan dan ataupun diberhentikan mengikut kehendak penunggang. Okey, itu semasa tuil brake ditarik. Okey, bila tuil brake dilepaskan, selepas ditarik, maksudnya kita lepas. Di sini tugas pegas pembalik pula, menolak ombuh silinder induk ke kedudukan asal. Ruang vacuum yang terbentuk akan mengalirkan bendala brake masuk ke takungan. Okey, ruang vacuum yang terhasil tadi dia tolak balik. Bendala brake tu akan patah balik masuk dalam takungan brake. Pada ketika ini juga ombuh angkut dan pad brake kembali pada kedudukan asal. Jadi di sini kita tengok bila kita lepas dia akan kembali pada kedudukan awal lah sebelum tuil ditarik. Okey, ini animasi yang ada. Okey, ini animasi yang ada, tengok daripada silinder induk di bahagian atas tu bagaimana ombuh tolak, bila lepas dia akan patah balik. Okey, ini di bahagian bawah bila kita tekan tuil dia, pedal dia tolak, ombuh piston tolak pad brake kena pada cakra. Okey, untuk ABS, ni kendalian brake ABS. Kendalian brake ABS, okey, kalau tengok pada gambar rajah tu dia agak complicated sebab dia bermain dengan sistem elektronik. Elektronik. Terlalu banyak penderia ataupun sensor yang ada pada motosikal. Cuma kita nak memfokuskan kepada sistem brake. Jadi penderia kelajuan yang utama yang kita kena fokuskan. Okey, di situ juga ada unit ABS. Okey, kita tengok. Bila tuil ditarik, penderia kelajuan ataupun speed sensor akan mengukur kelajuan putaran roda dan menghantar maklumat ke ECU. Jadi dia detect dulu kelajuan putaran roda tu, maklumat hantar pada ECU. Jadi ECU akan membuat keputusan. ECU akan mengesan jika berlaku sebarang nyah pecutan, maksudnya makin perlahan lah. Kita brake kan makin perlahan dari nyah pecutan. Dan daya tekanan brake itu terlalu tinggi dan roda akan terkunci. ECU akan memberi isyarat kepada unit ABS modulator untuk menahan dan membebaskan tekanan. Jadi ABS akan memainkan peranan kerja dia. Jadi ABS, injak hidrolik terbuka, pam akan membekalkan tekanan hidrolik kepada saluran brake. ABS mampu mengenakan dan melepaskan tekanan ke atas brake 15 kali sesaat. Jadi sangat singkat, dalam sesaat 15 kali ABS akan bertindak. Okey, itu kendalian dia ni untuk ketiga-tiga sistem brake gelendung, brake cakra dan ABS. Boleh faham? Saya rasa saya boleh faham sedikit. Cikgu kena ulang kaji sedikit ni. Cikgu nak uji saya ke dengan soalan pengukuhan ni?
Amboi. Hanif minta kita bagi. Okey, saya ada soalan untuk Hanif. Hanif. Rakan-rakan di rumah, baiklah cikgu akan uji kita ni. Okey. Berapa soalan cikgu hari di ni? Di tangan cikgu? saya ada dua kad. Dan di belakangnya ada soalan. Oh, okey. Okey. Baiklah, Jadi, saya rasa boleh pilih satu ataupun dua. Saya rasa saya nak cuba soalan 2 lah cikgu. Soalan dua? Soalan 2. Saya cuba soalan 2. Yakin Muka kita penuh dengar yakin. soalan 2 baru kita tahu yakin kita tak, tapi kita akan cuba Soalan 2 Ya. Soalan 2. Okey, saya baca soalan 2. Soalan 2, dengar ya Nik. Huraikan kendalian sistem brake gelendong. Huraikan kendalian sistem brake gelendong. Yang kita belajar tadilah. Baik, saya akan cuba cikgu. Kena tutup mata ni kan kadang nak bayang balik. Baiklah, saya rasa ketika saya tengah bawa motor, kemudian saya akan tekan wheel brake. Wheel brake itu akan menggerakkan sesondol brake bahagian di situ yang seterusnya akan membuat pergerakan kepada kekasut brake. Saya ingat cikgu cakap dia macam kembang dan kecut. Maka kekasut brake akan mengembang. Di atas kekasut brake ada pelapik brake dan akan kena kepada gelendong brake. Kekasut brake akan mengembang kena pada gelendong brake, maka itu akan memperlahankan motor. Kemudiannya jika saya lepas wheel tersebut, maka pegas brake iaitu spring itu akan menarik balik kekasut brake itu ke tempat asal, maka dah tak brake lah. Dah bergerak seperti biasa. Awesome, Betul ke cikgu jawapan dia? Sangat bagus, good job. Dalam berapa minit saja kita belajar, anda dah dapat menguasai. Satu, kalau ramai murid saya dalam kelas macam ni, senang saya mengajar dalam kelas. Hanya berapa minit saja, anda dah dapat menguasai. Secara keseluruhan di mana pergerakan sistem brake gelendong. Okey. Baik cikgu, berapa markah cikgu nak bagi tu cikgu? Wah, sangat perfect. 10. 10 over 10. 10 per 10 ya. Baiklah, pasti anda semua nak ingat balik ulang kaji bagaimana nak memahami sistem kendalian brake-nya. Teruskan fikir-fikir sebab kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Mata pelajaran yang begitu menarik iaitu menservis motosikal. Khususnya kita sedang belajar mengenai bagaimana kita nak servis sistem brake. Bersama saya ialah Cikgu Azri. Cikgu, macam-macam yang cikgu telah ajar kita dan sekarang saya pasti cikgu ingin menguji kita dengan pelbagai soalan pengukuhan cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Boleh saya teruskan? Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi segmen soalan. Contoh soalan ataupun soalan pengukuhan lah. Okey, soalan yang pertama ni biasa kita tanya kalau dalam peperiksaan kita akan tanya dalam bahagian A lah. Dalam bahagian A biasanya dalam pilih jawapan yang betul lah. Okey, kalau macam ni soalan dia, berikut adalah komponen yang terdapat pada sistem brake cakra sebuah motosikal. Komponen telah diberi angkut brake, pelapik brake, silinder induk, skru penjujuh, cakra dan hose brake. Biasanya ada 6 pilihan lah. Dan soalannya, padankan komponen tersebut dengan fungsinya pada ruang jawapan. Jadi, fungsi diberi di bawah, kita kena nyatakan nama komponen. Hanif nak try ke? Saya boleh cuba cikgu. Cuba. Okey, yang pertama Hanif, mengeluarkan udara terperangkap dalam saluran hidrolik. Mengeluarkan udara terperangkap dalam saluran hidrolik brake. Ada juga yang seperti proses penjujuhan cikgu. Maka bahagiannya yang komponen yang sepatutnya untuk fungsi ini, adakah itu skru penjujuh cikgu? Okey, kita tengok. Ya, tepat, skru penjujuh. Okey, pernyataan kedua ni dengan betul-betul mengalirkan bendali brake dari silinder induk ke angkut brake. Baiklah, mengalirkan nervous saya cikgu. Saya akan cuba ni mengalirkan bendali brake dari silinder induk ke angkut brake.
jika mengalihkan bendali, saya pasti itu adalah sejenis hose. Adakah itu hose brake? Betul ke, Tepat cikgu, sekali, komponen tentu dia? sekali. Hose Sebab brake. fungsi dia mengalih bendali brake. Bendali brake daripada takungan ke silinder induk angkut brake. Okey, hose brake. Yang ketiga, menempatkan pelapik brake. Ini lebih senang. Menempatkan pelapik brake sahaja. Baik, menempatkan pelapik brake, saya rasa ini bahagiannya cikgu ya. Ke kasut brake. Adakah itu betul? Menempatkan pelapik brake. Pad brake, pada pad brake. Brake pad. Pelapik brake atas sini ke? Ke kasut brake ke cikgu? Kalau brake cakra ke kasut brake, kalau brake gelendong ke kasut brake, kalau pelapik brake kita tengok Angkut brake. Kalau brake Okey. cakra ialah angkut brake, kalau brake gelendong ialah ke kasut brake. Okey, yang terakhir mencengkam cakra brake. Mencengkam cakra brake. Oh, ini saya kurang pasti juga. Mencengkam cakra Dia brake. bersentuhan dengan cakra. Ya. Yang last sekali, mengorbankan dirinya. Kalau mengorbankan dirinya, pad brake je. Ya, brake tepat. pad brake. Pad brake. Okey, terima kasih. Itu soalan yang pertama. Terima kasih, Hanif. Soalan yang kedua. Cikgu. Okey, ini bentuk lain. Okey, berikut adalah sebahagian komponen yang terdapat dalam sistem brake gelendong. Tandakan right bagi komponen yang betul, pangkah bagi komponen yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ini brake gelendong ni, bukan brake cakra ya. Brake gelendong, itu kata kuncinya cikgu. Kata kunci dia, brake Brake. gelendong. Okay, kasut brake adalah ia komponen bagi brake gelendong. Ya cikgu. Saya belajar dari kesalahan tadi. Ya, Kasut brake bahagian tepat. brake gelendong. Okey, manakala silinder induk? Silinder induk tak ada cikgu. Ini untuk brake cakra. Ya, itu kena dapat bezakan Ya. Hose brake? Hose brake mengalihkan bendali itu untuk brake cakra juga. Ya. Dan akhir sekali sesondol brake. Sesondol brake yang akan bergerak jika kita tekan twirl, maka ini ada juga dalam brake gelendong. Alright. Okey, itulah jenis-jenis soalan yang biasa ditanya dalam bahagian A lah. Dia banyak di bahagian A. Di bahagian B, kita lebih kepada hands-on, amali. Jadi ini pengetahuan kepada murid. Baik. Oh, cikgu, kongsikan rumusan. Kesimpulan yang kita belajar juga banyak saya rasa kita belajar hari ini. Okey. Untuk segmen rumusan, untuk saya merumuskan segala apa yang kita belajar pada hari ini, pertama, murid-murid kena tahu dahulu dalam sistem brake motosikal ni ada dua jenis brake. Brake pertama adalah brake gelendong ataupun kita sebut drum brake. Kedua adalah brake cakra ataupun disc brake. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid kena tahu fungsi. Fungsi sistem brake adalah memperlahan dan memberhentikan motosikal dalam keadaan selamat. Dan tiga bahan asas yang digunakan untuk membuat pad brake tadi. Asbestos, paralogam, logam rendah, organik dan seramik. Lepas tu kena tahu komponen brake gelendong dan brake cakra. Dan saya mencadangkan pada murid-murid untuk menduduki peperiksaan sekurang-kurangnya untuk satu jenis brake kena ingat 5 komponen. Itu untuk kamu selamatlah untuk menjawab nanti kena ada 5. Kalau gelendong ke kasut brake, sesona brake, pegas brake, gelendong brake dan pelaras brake. Untuk brake cakra pula, pad brake, angkut brake, ombuh brake, kedak ombuh, klip pegas brake. Komponen ni sangat banyak. Dapat ingat 5, itu dah cukup baik untuk seseorang pelajar lah, murid untuk jawab nanti. Okay, yang terakhir adalah brake anti kunci ABS. Ini sistem baru, teknologi yang pakai oleh motosikal. Direka untuk menghalang roda motosikal daripada terkunci ketika membrake secara mengejutkan. Okey, Nek? Baik, cikgu, saya itu rasa rumusan dia. ini rumusan yang sangat penting, cikgu. Saya sudah jawab banyak soalan hari ini, cikgu. Apakah pentaksiran keseluruhan kepada saya, cikgu? Oh, hari ini saya sangat gembira sebab dengan pengetahuan yang telah dikuasai oleh Hanif sangat cemerlang. Alhamdulillah. Gemilang. Semua soalan dapat dijawab dengan baik. Itu saya rasa sebab pengajaran cikgu yang begitu berkesan cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah nak belajar lagi. Di manakah mereka boleh cari bahan rujukan dengan lebih lanjut, cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah bolehlah melayari portal D5 untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang kita perlukanlah. Baiklah, Okey. murid-murid kat rumah teruskan ke portal D5 tu. Semuanya nak jadi murid yang cemerlang, terbilang dan gemilang tentunya Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Azri. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya rasa Sama-sama. kita semua banyak belajar hari ini. Dan tentunya kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Adli juga. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Adli. Kita semua kebetulan memakai warna merah jambu baju kita hari ini Dan kepada murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran anda.
teruskan menjadi murid yang cemerlang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Terima kasih kerana menonton Didik TV KPM.